Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa itu pemerdagangan manusia? Sebuah jenayah senyap yang berlaku di depan kita. Mereka tidak diikat dengan besi, tapi diikat dengan ketakutan. Aduan orang ramai, apartmen ini merupakan tempat terjadinya pemerdagangan manusia. Satu serbuan oleh anggota polis diraja Malaysia bersama polis negara Thailand mendapati lokasi ini dipercayai menjadi tempat persembunyian satu sindiket perdagangan manusia. Serbuan dilakukan kira-kira jam 2 pagi. Seorang lelaki tempatan berjaya ditahan. 3 orang mangsa berusia belasan tahun ditemui sedang menjalankan kegiatan skamer dan berada dalam keadaan ketakutan. Kau nak lari mana? Ha? Kau nak lari mana? Masuk. Saya ditugaskan untuk bekerja daripada pagi sampai malam untuk cari customer. Kalau tak dapat cari customer dalam 2-3 orang dalam satu hari tu, saya kena pukul, kadang-kadang tak dapat makan. Bangsa ini telah dilaporkan telah dipukul setiap kali cuba melawan atau meminta untuk dilepaskan. Dia didera secara fizikal dan mental dan dikurung selama berminggu-minggu tanpa makanan mencukupi. Mangsa dipercayai diperdaya melalui tawaran kerja sebagai pembantu kewangan. Tanpa pengetahuan ibu bapa, dia dilarikan diri dan dibawa masuk ke rangkaian gelap ini. Modus operandi mereka adalah menggunakan media sosial untuk memerangkap mangsa-mangsa dengan tawaran kerja yang lumayan. Mangsa dikenal pasti mengalami masalah hidup dan masalah kewangan, dan sindiket ini telah menabur janji-janji manis untuk mereka semua mencari rezeki. Masa proses penyerbuan dilakukan, pihak berkuasa menemui beberapa barang di tempat kejadian. Ini merupakan barang pertama yang ditemui itu kemungkinan daripada pakaian mangsa yang digunakan semasa pemerdagangan. Dan ini pula merupakan barang yang kedua, iaitu sejenis objek tajam yang digunakan untuk memukul mangsa. Dan barang yang ketiga pula adalah telefon bimbit yang digunakan oleh penjenayah untuk memukau mangsa. Boleh tuan ceritakan tentang kronologi sindiket ini? Sebenarnya sindiket ini lebih kurang sama dengan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya mangsa mungkin menghadapi masalah kewangan dan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasinya. Jadi mangsa sudah tertipu dengan peluang pekerjaan yang ditawarkan, tanpa berfikir panjang mangsa mengikutinya dan terjerat dengan sindiket ini. Tuan, apakah cabaran untuk mengatasi masalah ini? Dalam mengatasi permasalahan ini, sebenarnya kita menghadapi cabaran dari segi keluasan sempadan. Maksudnya keluasan sempadan antara negara itu sangat luas, jadi ia menyukarkan kepada pihak berkuasa untuk memantau sempadan dan mengelakkan daripada pencerobohan ini berlaku. Dan yang kedua pula dari segi kesedaran masyarakat, kerana masyarakat pada hari ini tidak berjaga-jaga dan terjerat dengan aktiviti pemerdagangan manusia ini. Sebagai agensi penguatkuasa undang-undang, pihak polis memainkan peranan penting dalam menangani isu ini dari pelbagai sudut. Menurut Inspektor Ramiza, beliau menyatakan bahawa Malaysia perlu lebih cekap dalam menangani masalah ini dengan meningkatkan penguatkuasaan undang-undang serta menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara luar, terutamanya dalam menjaga sempadan negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, apa yang harus kita lakukan adalah undang-undang yang sedia ada sebenarnya harus kita kaji semula, terutamanya kepada pihak penggubal undang-undang negara. Hukuman yang lebih tegas dan setimpal harus dilaksanakan kepada pesalah agar pesalah ataupun kes ini tidak akan berulang lagi pada masa akan datang. Selain itu, kita juga haruslah meningkatkan lagi hubungan serantau dengan cara bersama-sama menjaga perairan atau sempadan negara dengan sentiasa membuat pemantauan berkala agar kes ini dapat diatasi dan dikurangkan. Kesan daripada masalah ini telah menyebabkan imej negara tercemar. Negara-negara ASEAN, terutamanya negara Thailand, telah mengkritik cara Malaysia dalam mengawal masalah pemerdagangan manusia ini. Isu ini bukan sahaja mencalakan imej negara, juga menyebabkan ekonomi negara terjejas. Pihak Malaysia perlu menyediakan sejumlah wang yang besar untuk menangani isu masalah ini. Sekian sahaja laporan pada hari ini.
diharapkan pihak Malaysia dan juga kerajaan lebih bersedia dalam menangani isu ini. Sekian, terima kasih.